Jemput Jerantut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tan Sri Tuan Pengerusi, sebelum saya mulakan ucapan pada tengah hari ini, izinkan saya merakamkan ucapan tahniah kepada Bandar Jerantut, khususnya kepada Majlis Daerah Jerantut, Tok Penghulu, Tok Empat, para imam dan semua yang terbabit apabila Jerantut dinobatkan sebagai bandar paling bahagia 2024. Tahniah. Jadi saya menyeru kepada semua, marilah datang ke Jerantut untuk kita meningkatkan lagi industri pelancongan di Jerantut, insya-Allah. Ya. Baik, Tuan Pengerusi, saya terus kepada, kalau kita lihat kepada tambahan untuk MOT ini, hanya ada dua sahaja butiran yang difokuskan. Satu kepada KTMB dan satu lagi kepada penambahan bajet kepada pembesaran lapangan terbang Kelantan. Saya nak fokuskan dulu kepada KTMB. Sebanyak 122.7 juta ditambah, khususnya untuk membiayai bayaran projek landasan kereta api berkembar gemas ke Johor Bahru, menaik taraf kemudahan infrastruktur landasan berkembar elektrik di Lembah Kelang, fasa 1 dan fasa 2, landasan berkembar Ipoh Padang Besar, pembinaan depo penyelenggaraan train DMU dan naik taraf stesen di Tumpat. Tuan Pengerusi, saya baru je pagi tadi mengambil anak saya daripada sekolah asrama penuh 2 orang dengan menggunakan KTMB, stesen kereta api. Dan bila melihat kepada prestasi, masa dan sebagainya, nampak masa tu macam kita ada di Jepun. Ya? Kalau di Jepun tu, kalau sharp dia akan sampai, begitulah keadaannya, walaupun dalam keadaan awal pagi tadi. Jadi apabila kementerian meminta peruntukan tambahan untuk menambah baik infra KTMB, pada saya itu adalah satu berita baik kepada rakyat khususnya. Dan saya ingin bertanya kepada pihak kementerian tentang perkara ini, iaitu tentang KTMB ini juga, apakah projek-projek yang dilihat in queue dan yang terpaksa ditangguhkan kerana kekurangan belanjawan ini. Sebab saya melihat pada penggulungan pihak menteri pada perbahasan Titah Diraja 2023, beliau ada menyatakan bahawasanya stesen KTMB Kuala Krau, jiran saya, akan mula dibaiki pada suku keempat 2023. Namun, pada minggu lepas, menteri yang sama juga memberikan respon ianya akan bermula pada suku ketiga tahun ini atas isu teknikal. Jadi kita nak tahu apa lagi projek-projek yang berkaitan dengan TMB ini yang barangkali terpaksa ditangguhkan atas kekangan-kekangan tertentu, dan apakah kekangan tersebut dan bilakah ia akan dilaksanakan kembali. Keduanya ialah berkenaan dengan apakah faktor projek-projek yang disenaraikan untuk menerima pembekalan tambahan pembangunan ini memerlukan kos tambahan. Apakah projek ini perlu dilanjutkan masanya, memerlukan EOT ataupun adanya perubahan skop asal. Saya ambil contoh projek Electrified Double Track Project EDTP Gemas Johor Bahru, yang apakah akan ada intervensi daripada pihak kerajaan, kerana projek ini seringkali mengemukakan EOT ataupun tarikh baru siap, tapi sampai sekarang tak siap. Apakah jaminan kerajaan ia akan siap pada tahun 2025? Selain itu, saya juga memohon pencerahan daripada pihak kementerian berkenaan dengan Malaysia Railway Development Corporation, MRDC. Difahamkan MRDC ditubuhkan melalui atas syarikat dan ianya sudah diiktiraf sebagai Industry Lead Body, ILB. Namun job scope MRDC iaitu memberi latihan dalam meningkatkan pembangunan profesional di dalam industri rail, ini kelihatan bertindan dengan Malaysian Railway Academy, MAIRA, di bawah KTMB. Jadi persoalan saya ialah, apakah pencapaian yang sudah dicapai oleh MRDC ke arah menjadi pusat tumpuan, focal point dengan pengendali perkhidmatan rail dan juga syarikat berkaitan? Apa pula status MAIRA selepas ini? Sama ada ia akan diserap masuk menjadi sebahagian MRDC ataupun digantikan menjadi MRDC, ataupun MAIRA akan berada di bawah MRDC. Sebagai peringatan kepada pihak kementerian, KTMB adalah operator rail yang paling lama beroperasi dalam negara ini dan telah mempunyai akademinya yang tersendiri. Sekiranya kerajaan mempunyai sebarang perancangan atau pengambilalihan akademi tersebut oleh pihak lain, dikauteri pengoperasian KTMB sebagai operator rail utama dalam negara akan terjejas dan seterusnya memberikan kesan buruk kepada kerajaan dan rakyat.
butiran 13,000 itu berkenaan dengan pembinaan penambahbaikan ataupun repair lapangan terbang Sultan Ismail Petra Kota Baru yang bernilai 65 juta. Saya nak jawab sikitlah sahabat saya daripada Bangi tadi. Ini bukan isu negeri pembangkang ataupun negeri kerajaan. Ini semangat federalisme. Ya? Maknanya diberi itu adalah bentuk keadilan. Islam kata keadilan itu meletakkan sesuatu di tempatnya. Ya, jadi bila kita buat adil, dapatlah pahala. Kalau kita zalim, dapat dosa. Simple as that. Itulah cara kita memimpin sesebuah negara. Jadi bila saya rujuk balik kepada berkenaan dengan lapangan terbang ni, Tuan Pengerusi, ada beberapa projek-projek yang dilihat berkaitan dengan sistem PPP sebagai alternatif untuk mengawasi bajet kerajaan. Di antaranya pembesaran lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang yang menelan kos lebih daripada 1 bilion ringgit, dan kita dimaklumkan lapangan terbang Sultan Azlan Shah LTSAS Perak juga dalam proses fasa perancangan ke arah kaedah PPP. Soalan saya pada pihak kementerian, ada tak lagi mana-mana lapangan terbang dalam negara ini yang juga ingin melakukan perkara yang sama melalui model kaedah PPP? Yang kedua, apakah perancangan kerajaan dalam kerjasama bersama dengan operator MHHB dalam menaikkan kembali prestasi KLIA yang baru-baru ini dinobatkan sebagai lapangan terbang ke-8 terburuk di Asia menurut laporan Business Financing? Dan yang terakhir, berkenaan dengan caj perkhidmatan penumpang, Passenger Service Charge PSC dengan izin, yang dikatakan akan menukar kategori kadar PSC negara ASEAN kepada kadar PSC antarabangsa, iaitu perubahan daripada RM35 kepada RM73. Soalan saya, berapa anggaran keuntungan yang dapat operator kutip daripada PSC ini, dan apa harapan pihak kementerian kepada operator lapangan terbang apabila caj ini berjaya dikutip? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih.